Okey, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, ambil kita tangan dulu. Awak ada mesej saya ke apa ke? Sebab saya baru buka telefon saya ni. Telefon charger tertinggal dekat office. So memang dari semalam mati. Saya tak dapat nak maklumkan awak yang saya on the way ke office ke apa. Jadi saya lewat sikit. Then ni baru tak hidup lagi sebab dia baru tidur. Okay, biarkan dia. Okay, kedatangan Patrick. Patrick. Ada. Washi Navi. Saya. Maria. Saya. Nurin. Nurin Ifah. Ikmal. Ikmal tak sihat kan? Bukan tak sihat. Dia ada apa? Saya lupa. Tournament kot. Syahmi. Saya Puan. Razrin. Saya. Danish. Danish Farhan. Zuria. Saya. Ya? Siapa tadi bersuara? Zuria. Zuria ada? Ada. Saya. Okay. Ifah. Saya. Syukri. Ainul. Saya. Rushida. Saya. Ain Fatihah. Tasnik. Saya. Hazirah. Hazirah. Syakirah. Saya. Haziq. Haziq Hafiz. Aiman Danish. Saya. Syamimah. Saya. Suhaila. Saya. Sharon. Saya. Hazimah. Saya. Nur Hazimah. Saya. Syuhadah. Saya. Aisyah. Saya. Aisyah abang tidur. Khairul Naziha. Saya. Yasmin. Saya. Aina Farhana. Saya. Anik Daniel. Anik Daniel. Ada. Zuhair. Wenkat Sanjit. Saya. Mashni. Saya. Nurin Syamimi. Saya. Okay, yang lain ni kalau awak tahu siapa orang tersebut, tertidur lagi ke, tolong kejutkan Cakap kat dia, kelas, bangun. Okay, baik. Jadi untuk minggu ini, macam biasalah teruskan dengan pembentangan. Target saya untuk habiskan pembentangan ni dalam minggu ke-10. Supaya yang kemudian tu kita boleh teruskan dengan benda-benda lain lah. Okay. Kita habiskan cepat-cepat. Supaya saya boleh ulang kaji dengan awak semua. Baik, siapa yang membentang? Silakan. Siapa? Kejap, saya buka WhatsApp. Saya. Okey, silakan Aina. Aina tajuk apa? Sistem penggunaan tanda baca. Okey. Aina, mana Aina? Aina Syaira. Aina. Alah, satu step tu. Jangan. Okey. Okey, teruskan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Sahira binti Muhammad Razli. Yang bermetrikkan P2021102854 daripada kuas sains komputer. Hari ini saya akan bentangkan tentang sistem penggunaan tanda baca. Menurut Wikipedia, tanda baca ialah simbol yang bertindak untuk menunjukkan struktur serta penyusunan penulisan dan biasa juga untuk intonasi, penaik nada suara dan perhentian sebenar ketika membaca dengan suara yang lantang. Yang pertama ialah noktah. Digunakan pada ayat biasa iaitu di akhir ayat yang bukan ayat seruan atau ayat pertanyaan. Contohnya, bapa saya pergi ke pejabat. Tengok titik ni. Contohnya kalau ayat seruan, amboi cantiknya awak, terus dia tanda seru, tak ada tanda titik. Maksudnya penggunaan tanda titik ni digunakan pada akhir ayat yang bukan seruan atau ayat pertanyaan. Yang kedua ialah sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Contohnya kata Alia, saya hendak minum teh Halia. Cakap ajuk tu penggunaan dalam dialog. Yang ketiga, untuk menunjukkan angka perpuluhan 40.67, 30.2. Kalau tak ada tanda titik, dia akan jadi nombor bulat. Yang nombor 4, pada akhir sikatan dan kependekan nama seseorang. Ni Sendirian Berhad, syarikat Sendirian Berhad, SDN.BHD ataupun nama orang yang kita selalu guna. Encik, kita akan jadi EN titik. Seterusnya ialah tanda koma. Digunakan untuk mengasingkan kata-kata yang berturut dalam satu ayat. Contohnya, ibu membeli ikan, udang dan sayur. Zira keluar dengan rakan-rakannya. Haris, Hafiz dan Razri. Yang kedua, sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Mereka belum sampai kata Salma. Sebelum ada pengikat kata, perlu ada koma. Yang ketiga ialah di belakang kata penghubung pada awal ayat. Oleh sebab itu, dia tidak datang. Contoh lain, dalam karangan, biasanya kita akan gunakan seterusnya, mesti ada tanda koma. Yang terakhir ialah di belakang kata seru. Amboi, comelnya kucing ni. Kalau tak ada tanda koma, dia tak akan ada nada. Dia akan terus amboi comelnya kucing ni. Macam tu, dia tak ada perhentian di sini. Seterusnya ialah sempang. Untuk menyambungkan kata ganda dan kata yang diulang. Berbagai-bagai, kupu-kupu, bola-bola, tergesa-gesa. Yang kedua ialah menulis imbuhan atau perkataan dengan kata nama khas. Contohnya, tengok yang bermerah ya. Rahmatmu, hambanya, Sina X dan se-Malaysia. Seterusnya ialah titik koma bertindih. Digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza. Contohnya, saya melawat Sabah. Dia berkata dia melawat Sabah. Kat mana dia pergi? Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Yang kedua ialah pada baris pertama, pantun dua kerat. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Seterusnya, titik bertindih. Digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti oleh rangkaian. Contohnya, bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. 1 kilo tepung gandum, 6 biji telur, 5 biji bawang merah. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan. Contohnya, selalu kita gunakan untuk buat detail aktiviti. Tarikh 31 Ogos 2006, masa titik bertindih 8 pagi, tempat titik bertindih Dewan Negara Kuala Lumpur. Seterusnya, tanda pisah dan tanda serta. Digunakan untuk pengganti kepada kata hubung ke atau hingga. Contoh, Januari hingga Mac. Dia akan tanda pisah akan menjadi tengah. Tahun 2021 hingga tahun 2022. Yang ketiga, negeri Johor dan ke Kedah.
Yang kedua, tanda pisah membatasi penyusupan kata atau kalimat memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Macam mana nak bezakan tanda pisah dan tanda sempang? Sempang tu biasanya dia pendeklah sikit. Kalau yang pisah panjang dan biasanya kegunaan tanda sempang selepas perkataan terus tanda sempang dia tak ada jarak. Tapi kalau tanda pisah dia akan ada jarak. Seterusnya, petik tunggal dan petik ganda. Petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan dalam petikan lainnya. Maksudnya dia ada, kita bangga kerana lagu Indonesia Raya dinyanyikan di SEA Games, ujar Ketua Aktif. Ini ialah petikan lain tapi dia ingin mengapitkan maksud lagi. Lagu apa yang ingin disampaikan, dia akan jadi petik tunggal. Contoh yang kedua, mari nyanyikan lagu Hari Raya Aidilfitri ini, kata Aisyah kepada ahli keluarganya. Ini ialah tanda petik ganda, tapi dia ingin menekankan lagi lagu apa yang dia nyanyi, dia akan jadi petik tunggal. Maksudnya inilah petikan lain di dalam lainnya. Yang kedua, seterusnya ialah petik ganda, mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau tertulis lain. Jom kita ulang kaji bersama, kata Farah kepada Aina. Ini ialah kata petik ganda. Yang kedua ialah pada jadual rencana, karangan, novel dan puisi. Contohnya, novel Esok Masih Ada memenangi hadiah pertama. Novel ni dia petik ganda kan, untuk menerangkan rencana tajuk karangan ke, tajuk novel ke. Yang ketiga ialah api istilah atau perkataan khusus. Tertikus komputer riba ini sudah rosak. Contohnya penggunaan lain, kalau kita punya penggunaan bahasa Inggeris, kita simbolkan dia akan jadi petik ganda. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kita mestilah mengetahui fungsi-fungsi setiap kata kita mestilah mengetahui fungsi-fungsi setiap tanda baca supaya tak ada kesalahan bahasa. Yang kedua ialah tanda petik dan petik ganda ni sangat penting, terutamanya dalam penggunaan dialog. Kalau tak faham tentang petik tunggal dan petik ganda, dialog tak akan jadi. Yang ketiga ialah tanda noktah dan koma sangat perlu dititik beratkan, sebab kita memang akan jumpa di setiap ayat. Kalau tak ada noktah, satu nafas je lah karangan. Contoh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, Ainul, soalan saya kepada anda, apakah yang terjadi sekiranya penulis mengabaikan penggunaan sistem tanda baca dalam sesuatu penulisan? Ayat akan jadi tak lengkap dan kesalahan bahasa tu banyak. Contohnya macam tadi, penggunaan noktah. Kalau tak ada penggunaan noktah, ayat akan jadi bersambung dan pembaca tak akan faham apa yang kita cuba sampaikan. Baik, terima kasih. Komen saya kepada anda, pertamanya organisasi. Organisasi semua ada. Okey, semua ada. Dari awal sampailah kesimpulannya. Kemudian untuk kandungan, di awalnya ada definisi tentang tanda baca dan ada sumbernya lah, awak merujuk Wikipedia. Kemudian untuk setiap satu kategori tersebut, anda ada terangkan digunakan untuk apa, kegunaannya. Kemudian anda ada tunjukkan contoh lah. Okey. Dan untuk bahasa, tidak ada bahasa yang percampuran kod bahasa yang saya dengar tadi. Untuk penyampaian juga, anda dapat sampaikan pembentangan ini dengan baik. Dan apa lagi? Soalan pun dapat dijawab dengan baiklah, soalan pendapat.
Okey, terus saja. Terima kasih Ainur. Terima kasih Dr. S. Terima kasih Puan. Sama. Baik, seterusnya. Siapa? Saya, Rushida. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rushida binti Muhammad Syarizal. Nombor matrik E2021108567. Baiklah, tajuk pertanyaan saya pada hari ini ialah kata nama. Kata nama terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas dan kata nama am. Kata nama, maksud kata nama ialah perkara yang boleh menjadi unsur inti bagi frasa nama, bagi binaan frasa nama. Selalunya perkataan demikian menamakan orang, haiwan, tempat, benda ataupun konsep. Ia terbahagi kepada beberapa golongan berdasarkan ciri-ciri dan maksud perkataan, iaitu seperti kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Sebagai contoh, berikut ialah beberapa binaan frasa nama yang menunjukkan kedudukan kata nama sebagai inti frasa nama dan perkataan-perkataan lain yang hadir sebelum dan selepas. Contohnya, frasa nama bagi unsur sebelumnya ialah sebuah, kata nama contohnya ialah dewan, unsur selepas contohnya ialah persidangan. Kata nama khas. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang, haiwan, benda, institusi, undang-undang dan bangsa. Biasanya dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas ia ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah hidup, yang kedua ialah tak hidup. Hidup pula terbahagi kepada dua, iaitu manusia, bukan manusia ataupun haiwan. Kata nama khas hidup bagi manusia. Contoh yang pertama ialah Aminah, A huruf besar. Yang kedua ialah Puan Salma Ali. Yang ketiga ialah Tengku Abdullah. Yang keempat Prof Fatimah. Yang kelima Senator Wang Ahmad. Yang keenam Dr. Mutusami. Bagi kata nama khas hidup bukan manusia pula ialah Jibril Tumpuk Sang Kancil Javier Barciliensis, iaitu pokok getah. Kata nama khas bagi tak hidup pula ialah Melayu, Proton Wajah, Thailand, Piala Thomas, Istana Budaya dan Tan Sri. Seterusnya, kata nama am. Kata nama am terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah hidup, yang kedua ialah tidak hidup. Bagi hidup pula terbahagi kepada dua, iaitu manusia dan bukan manusia. Tak hidup terbahagi kepada dua, iaitu institusi dan bukan institusi. Institusi pula terbahagi kepada dua, iaitu abstrak dan konkret. Abstrak pula terbahagi kepada dua, iaitu berbilang dan tak berbilang. Kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara ataupun konsep umum seperti dalam contoh di bawah. Benda, contohnya sekolah, kereta dan cakrawala. Perkara pula ruh, udara, iklim. Konsep, kesejahteraan, perpisahan, keindahan ataupun kegembiraan. Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua, iaitu konkret dan abstrak. Kata nama am konkret ialah nama sesuatu yang dapat dipegang, dirasa dan boleh dilihat. Kata nama abstrak pula ialah kata nama sesuatu yang hanya dibayangkan ataupun boleh dihayalkan. Kedua-duanya kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan.
Kata nama am. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am hidup bagi manusia. Contohnya ialah guru, doktor, askar, petani dan murid. Kata nama am hidup bukan manusia pula ialah haiwan, iaitu gajah, jin ataupun malaikat, burung, ikan. Kata nama am tak hidup terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am tak hidup institusi seperti universiti, yayasan, sekolah, kementerian. Kata nama am tak hidup bukan institusi pula ialah rumah, kereta, angkasa dan bangunan. Kata nama am konkret. Kata nama am konkret ialah jenis kata nama yang membawa kepada konsep kebendaan. Contoh yang pertama ialah tangan, rumah, sungai, pekerjaan, ketua jabatan, kereta dan kapal. Kata nama am abstrak pula. Kata nama am abstrak ialah jenis kata nama yang membawa konsep mujarad dan atau bukan kebendaan. Contohnya mimpi, roh, kedamaian, keamanan, perpaduan dan kehendak. Kata nama am hidup bukan institusi iaitu abstrak terbahagi kepada dua, iaitu berbilang dan tak berbilang. Berbilang merujuk kepada benda ataupun perkara yang tidak hidup, bukan institusi, dan abstrak sifatnya tetap boleh dibilang dan disertai oleh kata bilangan. Contohnya senyuman, pandangan, kenangan, bayangan, rancangan dan hembusan. Contohnya ialah penyambut tetamu itu menyapa tetamu hotel dengan senyuman. Bagi tak berbilang pula merujuk kepada benda ataupun perkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang. Contohnya angin, pujian, keindahan, roh, semangat, keriangan dan iklim. Ayat contohnya Bandaraya Beijing mempunyai 4 iklim. Kesimpulan yang dapat saya huraikan daripada tajuk pembentangan ini ialah kita dapat membezakan kata nama am dan kata nama khas. Kata nama am itu ditulis dengan huruf kecil di awal perkataan, dan kata nama khas pula ditulis dengan huruf besar di awal perkataan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rushida. Soalan saya kepada anda, nasi lemak pagi-pagi ni, adakah kata nama am atau kata nama khas? Kata nama am. Ya kan? Anda pasti? Nasi lemak tu, yang benda yang khusus ke apa? Rushida. Ya. Anda pasti? Kata nama Kan ke dia macam khusus ke? kata nama khas sebab nasi N besar, lemak L huruf besar. Anda pasti? Ya. Tapi nasi lemak yang macam banyak. Dia ikut juga, macam contohnya kalau dekat banner kita boleh tulis nasi huruf besar, L huruf besar, tu jadi kata nama khas. Kalau jadi kata nama am pula, N huruf besar, L tu huruf kecil. Jadi kalau kat banner tulis besar, dekat tempat biasa tulis kecil. Ya. Jadi benda lain pun dekat banner kena tulis huruf besar. Contohnya macam pelajar. Dekat banner huruf besar, dekat tempat lain huruf kecil. Jadi kesimpulannya nasi lemak termasuk dalam golongan kata nama am ke kata nama khas? Kata nama am. Okey, baik. Terima kasih. Saya sengaja je duk pusing-pusing dekat Rushida sebab saya nak tengok dia
dia confident ke tak. Okey, baik. Nasi lemak ialah kata nama Am. Kata nama Am. Jadi huruf kecil je lah. Yang banner, macam dekat banner yang Roshida cakap tu, kalaulah nasi lemak tu contoh resepi orang tertentu. Nasi lemak Mak Jah. Yang tu bolehlah kata nama khas. Okey. Baik. Jadi untuk organisasi semua ada. Kandungan pun bagus, satu-satu ditunjukkan. Siap ada dia punya macam rajah lah, bermula kata nama khas terbagi kepada apa, baguslah. Nampak jelas kat situ. Kemudian untuk bahasa tidak ada masalah. Untuk penyampaian agak sedikit laju saja. Kalau boleh macam perlahankan sedikit supaya sebab awak menyampaikan maklumat baru. Awak menyampaikan maklumat baru. Contohnya maklumat tentang abstrak, konkret semua tu sebelum ni mungkin kita tak pernah dengar. Mungkin kita tahu sebelum ni kata nama Am, kata nama khas, dua tu je. Tapi tiba-tiba hari ni Roshida bawa benda baru. Oh, ada yang abstrak ni, ada yang konkret, ada yang berbilang. Jadi nak mencerna ataupun mencerap maklumat yang baru tu memerlukan sedikit masa dan kena perlahan-lahan. Sebab tu kalau awak punya pensyarah pun dia mengajar awak perlahan-lahan, satu-satu supaya awak dapat cerna. Jadi lagi baguslah kalau benda tu disampaikan dengan tenang. Macam tu. Baik, terima kasih Puan. Baik, soalan dapat jawab dengan baik. Baik, seterusnya. Saya. Okey, Razrin tajuk apa? Kata kerja Kata ganti nama. kata ganti nama. Saya nak tanya, siapa buat kata ni? Tuliskan Razrin. Oh, tak minggu lepas sama kali. Boleh nampak slide tak? Saya belum. Dah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Razrin Wahyu binti Razali akan membentangkan tajuk pada hari ini ialah kata ganti nama.
Mengikut Tata Bahasa Dewan edisi 2006, kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Berikut merupakan cabang-cabang bagi setiap kata ganti nama yang terbagi kepada banyak bahagian. Pertama sekali ialah kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk merupakan perkataan yang menunjukkan suatu benda, perkara atau tempat yang terbagi kepada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk umum merupakan yang menunjukkan suatu benda atau perkara. Perkataan bagi kata ganti nama tunjuk umum ialah ini dan itu. Fungsi bagi setiap perkataan tersebut ialah pertama sekali subjek yang terletak di hadapan kata nama, sebagai contoh, ini komputer Siti. Fungsi yang kedua ialah penentu yang terletak di belakang kata nama. Contohnya, ladang kambing itu milik Pak Aten. Bagi penggunaan ini pula ialah gambar raja tersebut jelas menunjukkan bahawa perkataan ini menunjukkan suatu benda atau perkara berada dalam keadaan yang dekat. Contoh ayat, ini kereta baru saya. Bagi penggunaan itu pula menunjukkan bahawa satu benda itu berada pada keadaan yang jauh. Seperti gambar raja tersebut, meja tersebut berada pada jarak yang jauh dengan lelaki tersebut. Contoh ayat, meja itu berwarna merah. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk tempat yang menunjukkan suatu tempat. Contoh perkataan ialah sini, situ dan sana. Bagi penggunaan sini menjelaskan sesuatu keadaan tempat yang berada pada keadaan yang dekat. Contoh gambar raja tersebut, pasu bunga diletakkan di sini. Seterusnya, penggunaan situ menunjukkan tempat yang agak jauh tetapi masih lagi kelihatan. Contoh ayat, pasu bunga diletakkan di situ. Manakala penggunaan sana jelas menunjukkan gambar raja tersebut, pasu berada pada keadaan yang jauh, yang kurang kelihatan. Contoh ayat, pasu bunga diletakkan di sana. Terusnya ialah kata ganti nama diri. Menurut Ahmad Khair Mohamad Noor, yang merupakan penulis buku karya-karya bahasa Melayu, mendefinisikan kata ganti nama diri merujuk kepada diri sendiri, orang yang diajak berbicara atau orang yang diperkatakan. Yang terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri tanya, kata ganti nama diri tanya tak tentu, dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri tanya merupakan perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat yang merujuk kepada maksud pertanyaan. Kata ganti nama diri tanya perlu disertakan dengan tanda soal. Sekiranya kata ganti nama tanya digunakan pada permulaan ayat, kata penegaskah perlu disertakan. Manakala jika kata ganti nama diri tanya diletakkan pada ujung ayat, penegaskah tidak perlu digunakan. Contoh perkataan kata ganti nama diri tanya ialah apa, siapa, mana, bila dan berapa. Berikut merupakan fungsi bagi setiap penggunaan kata ganti nama diri tanya. Yang pertama ialah apa, yang merujuk kepada menanyakan nama benda atau bilangan. Sebagai contoh ayat, apakah nama kucing yang comel itu? Kedua pula, siapa, yang merujuk kepada nama orang. Contoh ayat, pemuda yang berbaju merah itu siapa? Seterusnya ialah mana, yang merujuk kepada tempat dan benda. Contoh ayat, ayah kamu akan ke Kuala Lumpur bila? Manakala bila pula merujuk kepada masa. Contoh ayat, di manakah budak itu tinggal? Seterusnya, berapa merujuk kepada bilangan dan jumlah. Seterusnya ialah kata ganti nama diri tanya tak tentu. Kata ganti nama diri tanya tak tentu berbeza dengan kata ganti nama diri tanya, kerana kata ganti nama diri tanya tak tentu tidak perlu disertakan dengan tanda soal.
Kata yang menggantikan nama benda, hal, tempat, manusia, masa, sesuatu dan seseorang secara tak tentu. Contoh kata ganti nama di tanya tak tentu ialah apa-apa, siapa-siapa atau sesiapa, bila-bila dan mana-mana. Berikut merupakan penggunaan bagi kata ganti nama diri tanya tak tentu. Kita dapat lihat bahawa kata ganti nama diri tanya tak tentu jelas menunjukkan mempunyai persamaan bagi kedua penggunaan ini. Seperti apa-apa yang merujuk kepada nama benda atau perkara, dan siapa-siapa merujuk kepada orang, bila-bila merujuk kepada masa dan mana-mana merujuk kepada tempat. Bagi kata ganti nama diri orang pula, mendefinisikan digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang terbahagi kepada 3 iaitu orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Bagi kata ganti nama diri orang pertama, digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap seperti aku, saya dan seterusnya. Bagi kata ganti nama diri orang kedua, digunakan untuk merujuk orang yang dilawan bercakap seperti engkau, tuanku, kalian. Bagi kata ganti nama diri orang ketiga, digunakan untuk merujuk orang yang bercakap seperti ia, dia, beliau, mereka dan baginda. Seterusnya merupakan penggunaan bagi setiap kata ganti nama diri, iaitu orang pertama. Kata ganti nama diri orang pertama aku digunakan untuk bercakap dengan kawan. Contoh ayat, aku pergi dahulu. Bagi saya pula digunakan apabila bercakap dengan orang lain atau baru dikenali. Contoh ayat, saya baru berpindah ke sini. Beta dan patik pula merupakan bahasa istana yang digunakan. Beta digunakan untuk raja kepada rakyat, manakala patik digunakan apabila rakyat bercakap dengan raja. Kami dan kita pula merupakan kata ganti diri jamak, iaitu kami digunakan untuk diri sendiri dan rakan-rakan ketika bercakap dengan orang lain. Kita pula digunakan untuk diri sendiri serta orang lain. Seterusnya ialah penggunaan bagi kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti nama diri orang kedua anda digunakan untuk orang kedua apabila tidak berhadapan dengan seseorang itu. Sebagai contoh ayat, terima kasih atas sokongan anda. Manakala awak pula digunakan untuk orang kedua dalam hubungan yang rapat. Contoh ayat, awak mesti hadir ke majlis hari lahir saya. Bagi kata ganti nama diri orang kedua engkau pula digunakan untuk orang kedua yang sangat rapat hubungan dengan kita. Kamu pula digunakan untuk orang kedua yang rapat dengan kita. Bagi penggunaan awak, engkau dan kamu, kita dapat lihat mempunyai sedikit persamaan di mana mempunyai perbezaan di antara hubungan. Contohnya engkau mempunyai hubungan yang sangat rapat, manakala awak dan kamu mempunyai hubungan yang rapat. Tuanku pula digunakan apabila bercakap dengan raja, manakala kalian digunakan semasa beberapa orang ajak bercakap. Seterusnya ialah kata ganti nama diri orang ketiga, iaitu baginda, digunakan untuk raja atau sultan. Contoh ayat, baginda sudah mangkat. Seterusnya beliau, digunakan untuk orang ketiga yang dihormati. Contoh ayat, beliau ialah pengetua di sekolah saya. Dia pula digunakan untuk orang ketiga yang umum. Manakala ia digunakan dalam tulisan untuk orang ketiga. Contoh ayat, ini kucing saya, ia sedang tidur. Mereka pula digunakan untuk orang ketiga yang lebih daripada seorang. Contoh ayat, mereka telah memenangi pingat emas dalam acara bola tampar. Kesimpulan daripada perbincangan saya pada hari ini ialah pengetahuan tentang kata ganti nama sangat penting kerana kata ganti nama mempunyai cabang yang banyak yang perlu kita ketahui supaya kita tidak melakukan kesilapan dalam tata bahasa dan penulisan kita. Seterusnya, setiap penggunaan kata ganti nama diri orang perlu dititik beratkan kerana setiap panggilan itu mempunyai penggunaan yang berbeza. Supaya apabila kita berkomunikasi dengan orang, kita tidak silap panggil mereka. Sekian, terima kasih daripada saya. Baik, Azri. Soalan saya, betul tak ayat ini iaitu belilah apa yang kamu berkenan?
Benda apa yang kamu berkaitan? Tak. Jadi yang betul ni? Ya. Ya, betul. Okey, buka balik dekat slide kata ganti nama tak tentu. Okey. Cuba tengok yang apa-apa tu. Untuk menggantikan nama benda atau perkara. Okey, jadi ayat yang tadi, ayat yang salah. Sepatutnya belilah apa-apa yang kamu berkenan. Sebab apa hanya untuk digunakan untuk kata tanya. Apakah yang kamu lakukan? Apa maksud kamu? Macam tu. Okey, jelas kan? Jelas. Okey, Razrin. Baik. Ni rujuk mana ni? Saya rujuk dekat Google dan YouTube. Okey, baik. Tapi sumber awak letak tak tadi? Sumber yang mana? Maksudnya dari segi maksud kata ganti nama tu saya ada tengok konsep dia, definisi konsep. Tapi sumber maksudnya awak dapat dari mana tu ada tak awak letak? Saya ada letak menurut daripada Tata Bahasa Dewan. Okey, baik. Ada dekat dalam slide tadi Ada? Okey, saya tak perasan. Okey, baik. Terima kasih. Baik, jadi untuk organisasi semua ada. Kandungan, tadi Razi cakap dia ada letak. Kemudian lengkaplah semua yang dibentangkan tu. Untuk bahasa juga saya tak dengar lah pencampuran kod bahasa yang terlalu ketara ke. Untuk penyampaian, cara membentang tu bagus. Okay, untuk soalan tu saja tak dapat dijawab dengan baik. Mungkin sebab tiba-tiba kan. Okay, baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama. Baik, seterusnya kata kerja transitif. Saya. Okey. Dalam kelas ni semua sihat ke? Sebab saya dengar cerita ramai yang positif sekarang di college. Saya. Sihat. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang kau tak dapat ke? Tak ada. Saya hari ni dengan esok je kerja dari pejabat. Minggu depan kena kerja dari rumah. Dah start balik dah. Tak tahu lah pelajar degree boleh masuk ke tak 1 Mac ni kan. Kalau pendapat awak selaku orang yang duduk di college ni, awak rasa mana yang lebih mudah, praktikal? Duduk kat rumah ke duduk kat college? College. College. Kenapa? Senang nak berbincang. Pendapat semua. Ada apa masalah, senang lah. Terus jumpa kan? Betul. Lepas tu kat rumah mungkin anda kena jaga adik ke kan, anak saudara. Masa tak terurus kat rumah. Masa bila nak study lagi. Banyak kena buat benda lain. Kat rumah lagi malas. Betul lah juga tu Kat rumah lagi malas dia cakap. Malas study, bukan malas lain, malas study je. Malas study kan. Tapi kat sini rajin kan study? Rajin, dia jadi tercabar bila tengok orang study. Dia tengok member sebelah study kat sini dah gelabah. Wow. Sama je. Untunglah member sebelah study. Saya zaman belajar dulu member saya suka tidur. Saya macam awak boleh bayangkan pagi tu kan hujan kat luar. Lepas tu kita macam nak bangun ke tak, Lepas tu tengok sebelah tidur. So kita lagi tarik selimut. So penting untuk awak tentukan siapa roommate awak kan. Yang tadi tu baguslah tengok member sebelah belajar terus dia cabar. Kalau saya member saya tidur je. Saya pun rasa macam tak apa kot, tidur lagi. Okay, siapa yang nak bantang tadi? Teruskanlah sambil-sambil saya cakap ni. Awak present slide. Yeah. Hazirah macam saya semua je. Baru lepas demam.
Demam biasalah. Okay. Okey, alhamdulillah. Okay, teruskan. Nampak tu. Kamera tak. Miss, Ya, kalau saya tak buka kamera boleh tak? Kamera problem. problem. Tak adalah markah ni body language, bahasa badan. Okay. Saya start Awak okey tak ada markah bahasa badan? Sekejap. Sekejap saya try. Ha. Keluar. Tak apa, pinjam je gunalah telefon masuk dalam Meet ni untuk nampakkan muka awak saja. Lepas tu tutup sound. Sekejap Okay. Time ni. Sekejap. Tadi kejap tau. Okay, saya mulakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazira binti Sabidi dari Diploma Sains Komputer. Nombor matrik E20211-08576. Okay, saya akan terangkan tentang kata kerja transitif. Kata kerja transitif ni terbagi kepada dua, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Maksud bagi kata kerja transitif, menurut Tata Bahasa Dewan edisi baharu oleh Nik Safia pada tahun 2004, kata kerja ini merupakan satu golongan kata, iaitu kata kerja transitif merupakan kata kerja yang mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai predikat dalam ayat. Seterusnya, kata kerja aktif transitif juga adalah kata kerja yang diikuti oleh objek, iaitu kata nama bagi melengkapkan maksud ayat tersebut. Kata kerja ini boleh dikenal pasti melalui imbuhan, atau kata kerja transitif juga boleh hadir tanpa imbuhan. Contohnya, makan dan minum. Seterusnya, bagi ayat pasif, bagi ayat aktif,
Kata kerja aktif transitif ialah ayat yang mengutamakan subjek asal dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan. Contohnya men-i, menkan, memperi dan memperkai. Kata kerja aktif transitif mesti disertai dengan objek. Contohnya menonton drama. Drama ni merupakan objek dalam ayat kata kerja aktif. Kata kerja aktif bila mempunyai objek, dia juga mesti mempunyai kata nama atau frasa nama. Objek boleh terbahagi kepada banyak, contohnya kata nama manusia, haiwan, tempat, benda dan lain-lain. Objek yang digunakan dalam ayat tidak boleh digugurkan apabila menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja aktif transitif ini juga boleh dipasifkan. Apabila membuat ayat bagi kata kerja aktif transitif, dia boleh terbahagi kepada satu objek atau dua objek. Contoh bagi ayat satu objek ialah ayah menjual buah-buahan. Buah-buahan ni merupakan satu objek. Manakala bagi objek yang menggunakan ayat yang menggunakan dua objek untuk kata kerja aktif transitif, iaitu contohnya Amran mencarikan Encik Leon soalan contoh. Encik Leon ni merupakan objek pertama, manakala soalan contoh ni merupakan objek kedua. Seterusnya, kata kerja pasif transitif. Kata kerja pasif transitif ni maksud bagi ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Maksud lainnya, ayat ini lebih menekankan objek dan perbuatan berbanding ayat aktif yang menekankan si pelaku atau subjek asal. Ayat pasif juga terbahagi kepada tiga, iaitu ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Yang ketiga, ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Ya Allah. Bagi contoh ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif, ayat pasif boleh terbentuk dengan kata kerja yang berimbuhan ber dan ke-an. Contoh bagi ayat ni tersebut ialah baju saya telah berlipat. Yang kedua, budak itu kelaparan. Daripada contoh-contoh ayat tersebut, bahagian oleh tambah plus prasanama biasanya tidak diperlukan. Yang kedua pula, ayat pasif ini mengandungi imbuhan kata kerja pasif di dan ter. Contoh ayat ni ialah buku itu belum dibaca oleh Izan. Atau yang kedua, tembok itu telah terlanggar oleh lori sampah. Bagi contoh imbuhan yang ketiga pula, dia merupakan imbuhan apitan, iaitu ke-an tambah pelengkap. Contoh ayat ni ialah lelaki itu ketinggalan bas. Perkataan bagi ketinggalan adalah kata kerja pasif yang memerlukan pelengkap bagi melengkapkan makna bagi perkataan tersebut. Dengan itu, perkataan bas merupakan pelengkap bagi kata kerja pasif ketinggalan. Dalam ayat pasif ini, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua ini adalah dengan menggunakan kata ganti nama diri seperti saya, aku, engkau, kau, anda, kami dan kita yang diikuti secara langsung oleh kata kerja dasar. Hal ini kerana kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhan pasif di dan oleh.
Kata ganti nama diri pertama dan kedua ini hadir di hadapan kata kerja dasar boleh membentuk kata penuh atau kata ringkas. Contoh ayat, bagi kata ganti nama diri pertama, bunga itu akan aku petik. Yang kedua, jadual itu sudah kami susun. Bagi kata ganti nama diri kedua pula, surat itu mesti awak serahkan. Antara yang kedua, duitnya patut engkau lakukan. Okay. Dalam ayat pasif kata ganti nama diri ketiga pula merupakan ayat yang kerjanya berawalan di dan diikuti kata sendi oleh. Kata ganti diri ketiga adalah seperti ia, dia, beliau, baginda dan sebagainya. Contoh ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga, bangunan dicat oleh mereka. Dan kedua, kereta itu dibeli oleh abang. Seterusnya, ini contoh Ini contoh ayat aktif bagi kata ganti nama diri pertama, iaitu saya menebas lalang itu. Saya ini merupakan kata ganti nama diri pertama. Manakala menebas pula merupakan kata kerja aktif transitif. Lalang itu merupakan objek. Apabila ditukarkan kepada ayat pasif, ayatnya akan bertukar jadi lalang itu saya tebas. Seterusnya, bagi kata ganti nama diri kedua, untuk ayat aktif ialah kamu menebas lalang itu. Kamu ni merupakan kata ganti nama diri kedua. Menebas merupakan kata kerja aktif transitif. Lalang itu merupakan objek. Apabila ditukarkan kepada ayat pasif yang salah, dia akan jadi lalang itu ditebas oleh kamu. Di dan oleh ni hanya boleh digunakan untuk kata ganti nama diri ketiga. Untuk ayat yang betul, bagi kata ganti nama diri kedua ialah lalang itu kamu tebas. Kamu ni merupakan kata ganti nama diri kedua dan tidak boleh menggunakan di dan oleh dalam kata ganti nama diri kedua. Seterusnya ialah kata ganti nama diri ketiga. Untuk ayat aktif, kata ganti nama diri ketiga ialah Radun menebas lalang itu. Radun ini merupakan kata ganti nama diri ketiga. Menebas merupakan kata kerja aktif transitif, lalang itu merupakan objek. Apabila ditukarkan kepada ayat pasif, akan jadi lalang itu ditebas oleh Radun. Di dan oleh ni boleh digunakan untuk kata ganti nama diri ketiga. Ini adalah contoh ayat apabila ayat aktif ditukarkan kepada ayat pasif. Contohnya ialah Ahmad sedang membasuh kain di dalam bilik air. Apabila ditukarkan kepada ayat pasif, kain sedang dibasuh oleh Ahmad di dalam bilik air. Contoh yang kedua, pekerja-pekerja sedang memperlebar jalan raya. Apabila ditukarkan kepada ayat pasif, jalan raya sedang diperlebar oleh pekerja-pekerja. Contoh yang ketiga, ibu menidurkan adik di dalam kamar. Apabila ditukarkan pada ayat pasif, adik ditidurkan oleh ibu di dalam kamar. Contoh yang terakhir ialah Tuan Hakim menjatuhi pengedar dadah itu hukuman mati mandatory. Apabila ditukarkan pada ayat pasif, pengedar dadah itu dijatuhi hukuman mati mandatory oleh Tuan Hakim. Kesimpulannya, pelajar perlu mengetahui penggunaan kata kerja transitif amat penting dititik beratkan apabila menggunakan perkataan imbuhan di dalam ayat. Selain itu, objek dan frasa nama yang berada di dalam ayat perlu diletakkan supaya ayat menjadi lebih lengkap. Untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif juga, pelajar perlu berhati-hati dengan
penggunaan imbuhan di dalam ayat supaya imbuhan yang digunakan tidak bercampur antara imbuhan kata kerja aktif dan imbuhan kata kerja pasif. Hal ini demikian, kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga juga mempunyai unsur yang penting untuk ketahui apabila ingin membina sesuatu ayat yang lengkap agar ayat tersebut menjadi lebih cantik dan lebih tersusun. Okay, sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Hazira. Kekalkan slide tersebut. Okey, soalan saya kepada anda berkenaan kata kerja transitif. Apakah satu perkara yang sangat penting untuk kita ingat dalam kata kerja transitif ni? Apa perkara yang penting Okay, perkara yang penting ialah paling penting penggunaan ayat dalam ayat aktif tu apabila ditukarkan kepada ayat pasif. Supaya imbuhan yang digunakan tu tidak bertukar. Contohnya ayat pasif kan mempunyai imbuhan ber atau di, itu merupakan kata ganti nama di pertama, kedua dan ketiga. Kalau ayat pasif dia cuma guna imbuhan memper-i macam tu. Okey, kenalah sikit-sikit tapi itu bukan jawapan saya nak. Jawapan saya nak macam kata kerja transitif ni dia mesti ada apa dekat belakang? Oh, Apa kata kerja tu? kena ada objek Sebagai sebagai ayat pelengkap je. sebagai penyambut. Penyambut. Okey. Jadi kata kerja transitif ni awak ingat kena ada objek saja sebagai penyambut. Contohnya, apa contoh dia Hazira? Contohnya macam menonton drama. Menonton tu kata kerja aktif, transitif. Drama tu merupakan objek. Betul. Baik. Jadi kelas, macam mana kita nak kena pasti kata kerja transitif ni kena ada objek sebagai penyambut di belakang. Kalau adik menonton, menonton apa? Jadi kena ada juga objek menonton drama. Okey, baik. Untuk Hazirah binti Sabiti, bagi organisasi semua ada, untuk kandungan sangat baguslah. Saya dapat lihat anda menerangkan, anda ambil dari buku kan? Betul? Betul. Sebab saya dapat tengok cara anda menerangkan tu satu persatu. Itulah perbezaan bila seseorang tu memang betul-betul buat kerja dia, cari maklumat dari buku dan sebagainya. Dengan ada pelajar lah, bukan kelas ni, kelas lain. Yang bila bentang terlalu sikit. Bila saya kata kenapa sikit sangat? Saya tak jumpa dah. Sebab dia tak buat pembacaan yang meluas. Tak cari meluas. Buka Google, kemudian salin sikit-sikit. Dah siap bagi dia. Lepas tu salahkan tajuk ni sikit. Tidak. Kalau anda cari memang anda akan jumpa. Contoh apa yang Hazira buat sekarang ni, walaupun mungkin agak complicated tajuk ni, tapi dia dapat terangkan dengan baik lah. Jadi saya sangat hargai apa yang Hazira buat. Dan untuk bahasa tidak ada masalah. Tak ada apa, buat pencampuran bahasa. Saya dapat lihat hari ni, pembentangan hari ni, bahasa tak ada masalah. Mungkin anda dah melatih diri anda supaya tidak menggunakan pencampuran atau so sekalipun. Dan untuk penyampaian, Hazirah dapat menerangkan dengan baik. Soalan pun dapat jawab dengan baik, menandakan anda faham apa yang anda bentangkan. Okay, itu saja. Terima kasih Hazirah. Sama. Baik, seterusnya kata kerja tak transitif. Yasmin. Ya, saya. Hazirah tolong berhentikan presentation ni dulu. Okay. Sorry. Tak apa. Yasmin berada di mana tu? Ke rumah. Baru balik semalam. Oh ya? Kenapa? Sebab saja. Saja? Awak duduk mana? Duduk dekat Ceras. Oh. Boleh balik Tak tahu. Boleh kot.
Tak ada kelas. Boleh sebab tak ada kelas face to face 2 minggu. Okey. Yelah sebab kes makin naik kan. Saya pun dah kena kerja rumah. Saya tak suka kerja rumah sebenarnya. Dia macam larut. Macam awak lah tak suka duduk kat rumah. Yang saya suka duduk kat rumah. Okey, dah. Layan agak slow Yasmin. Macam Saya pun tak pasti. tak apa. Yang pasti nampak walaupun Boleh nampak ke? Nampak. Dia macam blur sikit je lah. Okey, silakan. Oh ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Atira dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Yasmin binti Muhammad Azwaini. Nombor matrik saya E20211028964. Program pengajian saya ialah Diploma Teknologi Makmal. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah kata kerja tak transitif. Sebelum saya menerangkan kata kerja tak transitif, saya akan menerangkan definisi kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang merujuk perbuatan atau sesuatu yang dilakukan. Kata kerja terbahagi kepada dua, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif terbahagi kepada dua iaitu aktif dan pasif. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua juga, berpelengkap dan tanpa pelengkap. Definisi kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna maknanya dengan tidak memerlukan objek sebagai pelengkap. Misalnya, kata kerja pergi, datang, pulang, mandi, tidur, bangun, menangis dan berbaring. Ayat contoh, ayah sedang tidur. Kata kerja tidur jelas menunjukkan perbuatan ayah tidak memerlukan objek sebagai pelengkapnya. Contoh kata kerja tak transitif, kata kerja tanpa imbuhan, contohnya duduk, mandi, tidur. Contoh ayat, dia asyik mandi dari tadi. Kata kerja berawalan ber, contohnya berjalan, bersenam. Contoh ayat, adik berjalan menuju ke kantin. Kata kerja berawalan me, iaitu menyanyi, menangis. Contoh ayat, Lily menyanyi sambil menari. Kata kerja berawalan ter, iaitu tersenyum dan termenung. Contoh ayat, Wemun termenung memikirkan nasib diri. Kata kerja berabitan ber dan an, iaitu bersalaman dan berpelukan. Mereka berpelukan sebaik saja bertemu. Profesor Nik Safia Karim telah membahagikan kata kerja tak transitif kepada dua bahagian iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Kata kerja tak transitif berpelengkap. Perbezaan di antara pelengkap dengan objek atau penyambut ialah pelengkap hadir selepas kata kerja tak transitif untuk menyempurnakan maksud ayat, manakala objek atau penyambut hanya hadir selepas kata kerja transitif dan boleh dipasifkan seperti yang telah diterangkan oleh Hazirah sebentar tadi. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap ialah kata kerja, kata adjektif, frasa sendi nama dan kata nama. Contoh ayat, kehidupannya menjadi semakin miskin. Mereka sekeluarga tinggal di Johor. Pengemis itu tidur berselimutkan surat khabar. Jika kita tidak menambahkan pelengkap di belakang, kehidupannya menjadi. Ayat tersebut akan tergantung kerana tiada kata adjektif untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Mereka sekeluarga tinggal. Jika tidak diletakkan di Johor, ayat tersebut akan menjadi tergantung kerana frasa sendi nama tidak diletakkan selepas kata kerja. Pengemis itu tidur berselimutkan surat khabar iaitu kata nama yang melengkapkan maksud ayat tersebut. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Contoh ayatnya,
Semua orang pulang. Adik saya masih tidur. Padi sedang menguning. Pemuda itu tersenyum. Mereka asyik berbual. Kata kerja tak transitif ini boleh diukiti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. Contoh ayat, mereka asyik berbual di dalam bilik. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ni tak perlukan apa-apa pelengkap di belakang kerana maksud dia kita dah faham. Contohnya tersenyum. Dah tak perlu tambah apa-apa supaya kerana maksud tu dah kita dah tahu makna dia apa. Dia tengah buat apa. Dah jelas. Adik saya masih tidur, kita dah tahu dia sedang buat apa. Kesimpulan yang saya dapat terangkan setelah membentangi, kita sudah mendalami tajuk kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua subtopik, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Mudah untuk saya terangkan, kata kerja tak transitif berpelengkap ni memerlukan kata tertentu untuk melengkapkan maksud kata kerja, iaitu contoh ayat beransur dan sihat. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ini contohnya menangis. Tidak memerlukan kata tertentu kerana kata kerja telah sempurna maknanya. Terima kasih. Baik, ke kakak slide. Saya nak tanya Yasmin. Apakah cara yang mudah, soalan macam Hazirah tadilah, cara yang mudah untuk kita tahu tentang ini kata kerja tak transitif? Kata kerja tak transitif ni dia tak perlu apa-apa objek di belakang sebagai penyambut dia. Okey, itu betul, tepat. Yang kedua? Yang kedua contoh dia lah. Saya bagi contoh dia macam tidur. Macam saya nak tidur. So macam jadi macam tak perlu nak tambah apa-apa dah kat belakang kata kerja tu. Okay. Dah jelas yang saya nak tidur. Baik, itu jawapan yang tepat. Beza kata kerja transitif. Transitif ada penyambut sebagai objek. Tidak transitif, tidak perlukan objek di belakangnya. Baik, Yasmin, adakah kata kerja tak transitif ni kita boleh pasifkan seperti biasa? Boleh. Tengok contoh dia. Cuba pergi dekat kata kerja tak transitif. Ni. Okey, dia ada aktif, dia ada pasif. Yang aktif tu? Yang aktif, dia asyik mandi dari tadi. Okey. Kalau nak pasifkan dia? Dia asyik mandi dari tadi. Okay. Dia asyik mandi dari tadi. Okey, contoh. Adik berjalan menuju ke kantin. Adik berjalan menuju ke kantin. Tak boleh pasifkan. Okey, betul. Jadi cara awak nak tengok kata kerja tak transitif ni dia tak boleh dipasifkan macam biasa. Contoh contoh macam biasa kan, adik makan nasi. Nasi dimakan oleh adik. Macam adik berjalan menuju ke kantin. Takkanlah kantin nak pasifkan macam mana? Menuju ke adik. Kantin dituju oleh adik. Susah. Susah nak pasifkan kalau kata kerja tak transitif. Tapi tak bermakna dalam kata kerja tak transitif ni tidak ada ayat pasif. Cuba tunjukkan. Yang dah pasif. Ada diletakkan tak? Tak ada. Tak ada Okey, tak apalah. Itu dah melangkaui dah pun sebenarnya. Okey, baik. Jadi terima kasih. Ni boleh dipasifkan. Kalau yang ada pelengkap kat belakang tu.
Okey, baik. Jadi untuk Yasmin, mana Yasmin? Untuk organisasi semua ada. Untuk kandungan pun saya tengok awak memang mencarilah maklumat tu Ada buku norma bahasa modul, ada buku tata bahasa dewan jadi bagus Yasmin. Untuk bahasa mana tadi? Kandungan dah. Bahasa tidak ada pencapaian bahasa. Untuk penyampaian pun soalan, walaupun saya tanya anda beberapa soalan, anda boleh jawablah. Yasmin fahamkan apa yang anda bentangkan? Faham? Anda fahamkan apa yang anda bentangkan kan? Faham. Okey, bagus. Saya pun nampak anda faham apa yang anda bentangkan. Dah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama. Okey, jadi kelas ni memang baguslah tak mengecewakan saya. Okey, yang terakhir kata adjektif. Saya. Silakan Aina. Boleh nampak tak? Boleh. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Farhana. Hari ini saya akan bentangkan tentang kata adjektif. Kata adjektif ni adalah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu nama atau frasa nama. Ia juga adalah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata adjektif menceritakan sifat kata nama dan kata kerja. Sebagai contoh, baik, pandai, cantik, bijak, merah dan sebagainya lah. Kata adjektif juga dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contoh kata penguat adalah seperti, sangat, amat, paling, sungguh, kian, dan lain-lain. Ini adalah contoh kata adjektif. Jadi, Sarah pandai amat. Pandai ni merupakan kata adjektif yang diikuti dengan kata penguat amat. Ayat yang kedua, Ali amat rindu akan kekasihnya di Johor. Amat ni kata penguat dan rindu adalah kata adjektif sifat. Jadi kata penguat boleh berada di hadapan kata adjektif dan berada di belakang kata adjektif. Seterusnya, kata adjektif boleh dibahagikan kepada 9 jenis. Yang pertama adalah sifat. Sifat membawa erti kesifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Ini adalah contoh sifat: cerdik, bijak, pandai, dan lain-lain. Jadi contoh ayatnya, anak cikgu itu sangat cerdik. Cerdik ini merupakan kata adjektif sifat dan diikuti dengan kata adjektif kata penguat sangat. Yang kedua adalah kata adjektif warna. Kata adjektif warna membawa erti warna sebagai unsur keterangan. Jadi contoh ayatnya adalah buku itu berwarna biru. Ayat yang ketiga adalah kata adjektif ukuran. Ukuran membawa unsur keterangan. Jadi contoh ukuran adalah tebal, nipis, panjang, pendek dan sebagainya. Seterusnya kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk contohnya bulat, bujur, segitiga, segi empat, dan lain-lain lah. Jadi contoh ayatnya, Siti memiliki beg berbentuk bulat. Seterusnya kata adjektif waktu yang menerangkan konsep masa sebagai unsur keterangan. Sebagai contoh, lama dan lewat. Amin lewat ke sekolah kerana sibuk dengan kerja rumahnya. Seterusnya kata adjektif jarak yang membawa konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Seterusnya kata adjektif cara yang menerangkan keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contoh cara adalah pantas, perlahan, lambat dan lain-lain. Seterusnya kata adjektif perasaan yang membawa konsep perasaan sebagai penerang kata nama yang diikuti oleh kata sendi nama. Sayang, malu, rindu, marah dan sebagainya.
Yang terakhir sekali adalah kata adjektif panca indera. Panca indera ni adalah konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh dan gabungan kelima-lima indera sebagai penerang kata nama. Ini adalah contoh-contohnya. Pertama sekali, indera rasa sebagai contoh sedap, pahit, manis dan masin. Contoh penggunaan dalam ayat adalah masakan sedap tidak semestinya terdapat di kedai. Seterusnya, indera pandang, apa yang kita pandang. Contohnya cantik, buruh, molek, tampan dan contoh ayat ni adalah pemandangan di pinggir laut itu sungguh cantik. Seterusnya, indera dengar. Bising, mersik, merdu dan serak. Contoh penggunaan dalam ayat adalah bunyi bising itu datang daripada biliknya. Seterusnya, indera bau. Benda yang boleh kita bau dan apa yang bau dia. Contohnya harum, tengik, wangi dan semerbak. Seterusnya, indera sentuh iaitu halus, kesat, licin, lembap. Jadi gabungan-gabungan indera ni sebagai contoh ayat bersih yang membawa gabungan indera sentuh, indera pandang dan indera bau. Contoh penggunaan dalam ayat, Islam menggalakkan orang memakai pakaian bersih. Seterusnya, pembentukan kata adjektif. Kata adjektif boleh terdiri daripada empat bentuk. Kata adjektif tunggal, kata adjektif majmuk, kata adjektif terbitan dan kata adjektif ganda. Kata adjektif tunggal. Menurut Nik Safia Karim pada 2003, sebahagian besar kata adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata tunggal. Kata adjektif tunggal mudah digunakan dalam ayat sebagai penerang kata nama dan menerima sama ada kata bantu atau penguat atau tidak menerima unsur tersebut. Contohnya, ajaib, aneh, akrab, asli, bagus, cepat dan lain-lain lah yang menunjukkan satu ayat saja. Jadi contohnya, buah pahit itu tidak laku dijual. Ayat yang kedua, buaya ganas mati tercekik. Seterusnya, kata adjektif majmuk ialah perkataan yang terbentuk dengan proses mencantumkan dua perkataan atau lebih untuk membentuk perkataan baru yang mempunyai maksud tersendiri. Sebagai contoh, merah jambu, kuning langsat, hijau daun, muda remaja, darah muda. Ini adalah kata tunggal dan apabila digabungkan dia menjadi kata adjektif majmuk. Sebagai contoh, kata adjektif warna merah dan kata adjektif jambu. Jadi apabila digabungkan dia menjadi kata adjektif warna pink. Jadi contoh ayat dia, baju kurung songket merah jambu milik Hani dicuri oleh kakaknya. Contoh ayat kedua, ular itu berwarna hijau daun. Seterusnya, kata adjektif terbitan yang bergabung dengan imbuhan disebut kata adjektif terbitan. Pengimbuhan kata adjektif terbagi kepada 3 jenis iaitu imbuhan awalan, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Ini adalah contoh-contohnya. Pertama sekali, imbuhan awalan, se dan te. Se ni yang merupakan sama. Contohnya, Amirul sepandai abangnya. Yang kedua, ter digunakan untuk perbandingan atau paling. Contohnya, Gunung Kinabalu tertinggi di Asia Tenggara. Seterusnya, apitan menggunakan ke di hadapan ayat dan an di belakang ayat. Contohnya, walaupun Amira lama menetap di London, dia masih berpegang kepada adat kemelayuan. Contohnya, ini Melayu ni adalah satu ayat tunggal dan digabungkan dengan ke dan an menjadikan kemelayuan. Seterusnya, kata imbuhan sisipan, in. Yang pertama sekali, serak dia menjadi selerak apabila meletakkan di selepas as. Seterusnya, gilang menjadi gemilang, menjadi kelip menjadi kelip, sambung menjadi sinambung. Kata penguat sekali tidak perlu digunakan apabila kata adjektif menerima imbuhan ter. Ini adalah dua contoh, Azman tertinggi dalam keluarganya dan Azman tertinggi sekali dalam keluarganya. Antara dua ayat ni, Azman tertinggi dalam keluarganya adalah betul dan Azman tertinggi sekali dalam keluarganya adalah salah. Seterusnya, kata adjektif ganda terbagi kepada dua iaitu kata ganda penuh dan kata ganda berentak. Kata ganda penuh menggandakan kata adjektif tunggal untuk mendukung maksud, keadaan sifat yang menyeluruh.
Contohnya kecil-kecil, besar-besar. Kata ganda berentak, kata adjektif dasar digandakan dengan cara berentak. Diganda dengan mengalami penyesuaian bunyi atau perubahan bunyi yang sesuai dengan kata adjektif dasar. Sebagai contoh, bengkak-bengkok, compang-camping dan lain-lain. Seterusnya, kata adjektif daripada jenis gandaan penuh dapat menerima apitan ke dan an bagi menerbitkan kata adjektif. Contoh pertama, kuning. Dia ada ke dan an di hadapan dan belakang ayat. Kekuning-kuningan adalah kata adjektif, kata ganda penuh. Seterusnya, ayat yang kedua, merah, kemerah-merahan, gila, kegila-gilaan, bodoh, kebodoh-bodohan. Seterusnya, pergandaan separa. Pergandaan yang melibatkan sebahagian daripada kata dasar diulang. Kata adjektif gandaan ini digunakan untuk membawa maksud penekanan pada kata dasar. Sebagai contoh, besar-besaran, kecil-kecilan dan awar-awaran. Contoh ayatnya, Mak Minah berniaga secara kecil-kecilan untuk menambah pendapatan keluarganya. Seterusnya, pemuda itu berkelakuan gila-gilaan selepas kematian tunangnya. Ia menambahkan perkataan an di belakang ayat. Seterusnya, pergandaan berentak dihasilkan dengan menggandakan kata dasar berdasarkan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar dengan makna penekanan maksud pada kata dasar. Contohnya, kaca bilau, kilang gemilang, kucar kacir. Contoh ayatnya, rumah tangganya porak-poranda kerana sikapnya yang tidak bertanggungjawab. Ayat yang kedua, pesta pada malam itu kilang gemilang. Jadi ini adalah sumber rujukan saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Aina, cuba bentang balik. Okay, soalan saya pada Aina, ada berapa darjah untuk menunjukkan kata adjektif ni? Darjah. 9. Itu jenis. Sekejap Darjah kata adjektif. Darjah perbandingan ke? Ya, benda-benda tu. 5. 5? Apakah 5 tu? Darjah biasa, darjah bandingan, darjah penghabisan, ekuatif dan bandingan berbeza. Okey, baik. Terima kasih. Sebenarnya yang 2 tu tidak berkaitan lah. 3 saja. Sebab penghabisan tu dah macam contoh sungguh, amat dan sangat. Lepas tu diikuti dengan kata adjektif. Jadi itu darjah penghabisan. Baik, untuk Aina, untuk organisasi semua ada tadi kan? Untuk kandungan saya boleh bagi markah lebih. Sebab sangat-sangat lengkap. Actually awak dah tapau semua dah. Awak dah tapau semua. Ada tajuk yang lepas ni yang akan saya bagikan untuk pembentangan orang lain pun ada yang awak tapau kan. Tapi tak bermakna orang lain tu tak perlu buat pembentangan. Tetap kena terangkan. Awak rujuk buku mana ni? Lengkap sangat ni? Google dengan YouTube. YouTube yang Google. Okey, baik. Dan untuk bahasa tak ada masalah. Untuk penyampaian juga kalau awak dapat terangkan lagi cantik lah. Maksudnya macam tadi tu banyak kan, banyak awak macam baca dan terang sikit-sikit. Tapi kalau awak dapat macam terangkan betul-betul ikut kefahaman lagi bagus. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi Alhamdulillah selesailah pembentangan kita untuk minggu ke berapa ni? Ke-7 ke ke-6? 7 kan? Ke-7 ni
Okey. Jadi untuk minggu hadapan saya perlukan 8 nama. Sebab minggu depan tajuk pembentangan sikit-sikit je macam sikit-sikit je lah. Jadi saya perlukan 8 nama, tolong. 8 orang saya nak. Lapan orang. Lagi. 2 dah. 3, 4. Lagi 4. 5, 6, 7. Dah cukup 8. Okey, baik, alhamdulillah. Baik, macam biasa ketua atau penolong tolong catat letak dalam grup. Senang saya nak rujuk ke apa-apa ke, awak pun nak rujuk senang. Sebab kadang-kadang bila saya buka je, ada dalam grup dah. Jadi grup WhatsApp kita tu satu medium pengumpulan semua maklumat tentang kelas kita lah. Okey, untuk Suhaila binti Azman, tajuk awak ialah kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Untuk Aisyah, kata seru. Kata seru. Syamimah, kata tanya. Kata tanya. Okey. Wenkat Sanjif, kata perintah. Kata perintah. Patrick, kata pembenar. Kata pembenar. Okey. Mashni, kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat. Syahmi, kata bantu. Kata bantu. Waishinavi, kata penguat. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya ulang sekali lagi. Nama saya tak sebut dah. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan untuk orang pertama. Yang kedua, kata seru. Yang ketiga, kata tanya. Keempat, kata perintah. Kelima, kata pembenar. Keenam, kata pangkal ayat. Ketujuh, kata bantu. Kelapan, kata penguat. Jadi semuanya ialah kata-kata-kata. Jadi macam biasa kena ada definisi konsep terlebih dahulu. Letakkan sumber untuk awak dapat markah cemerlang bahagian kandungan. Kemudian kalau tengok ada beberapa tajuk ni, kalau awak rujuk modus mata-mata, nanti awak akan jumpa maklumat yang sangat sedikit. Contoh saya boleh bagi tunjuk macam ni. Tengok muka surat 48, sama ke tak tahu modul awak dengan saya ni. Kata seru, kata tanya ni macam sikit je. Sikit je. Okey, tapi saya tak nak macam tu. Jadi tolong macam mana pun cari maklumat tambahan lah daripada Google ataupun buku rujukan lain. Yang dalam modul ni yang telah diringkaskan. Okey. Baik, itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama. Okey, untuk pembentangan minggu hadapan. Siapa yang masuk lewat sila tunggu untuk saya ambil kedatangan. Yang lain bolehlah bersurai. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan. Sama. Ifah ada? Terima kasih Puan. Ya Puan. Ifah ada? Tak. Bukan awak. Nur Iqmal Danish? Terima kasih Puan. Sama. Nur Iqmal Danish? Ni kan, saya rasa dia ada hal ni. Danish Farhan? Memang tak ada.
Ada. Ah? Ada. Dan tak ada. Haziq Hafiz. Saya dah. Anik Daniel. Saya. Zuhair. Saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan.